Okay, so kita tengok soalan pertama. Dia bagi satu janjang aritmetik. Lepas tu dia suruh awak gunakan corak jujukan ini dan terbitkan rumus. Sebenarnya soalan jenis ini dia minta kita terbitkan rumus. Maksudnya dia nak awak buat sehingga awak boleh buktikan rumus ini. Tn kalau ini soalan JA kan. So awak boleh buktikan rumus ini. Soalan jenis ini kalau buat latihan awak boleh rujuk buku teks lah. Buku teks biasanya ada dia. Kalau dalam exam jumpa soalan jenis ini, kalau awak tak ingat dulu macam mana awak buktikan, maka cikgu akan kata abaikan saja soalan ini. Abaikan saja soalan ini. Sebab benda ini memang awak kena tahu sebelum baru boleh buat. Dia bukan soalan aplikasi sebenarnya. Okay, so cikgu terus terangkan So di sini dia minta awak gunakan teknik corak jujukan. Sebenarnya ada banyak teknik untuk terbitkan rumus ini. Tapi untuk ini dia nak awak gunakan corak jujukan untuk terbitkan rumus ini. So maksudnya awak akan buat apa yang awak belajar dalam matematik tau. Di mana awak kena fikirkan macam mana awak nak dapat 3, 7, 11, 15 dan seterusnya. Di mana awak boleh nampak corak dia. Awak boleh nampak corak dia. So sebenarnya kita tak payah fikir daripada kosong. Kita curi-curi lah. Kita sudah tahu rumus TN macam ini. So apa yang kita buat ialah kamu bayangkan ini ialah sebutan keempat kan. Ini sebutan ketiga, ini sebutan kedua, ini sebutan pertama. So kalau sekarang saya nak gunakan janjang ini 3, 7, 11, 15 nak cari sebutan keempat, macam saya nak masuk ke dalam formula A saya 3 tambah N 4 tolak 1 di beza sepunya 4. Okey. Untuk sebutan ketiga, okey, tukar orang tadi saya cakap, okay, tukar orang Farisa. Ya, cikgu. Okey, cuba isikan untuk sebutan ketiga. Sebutan pertama 3 tambah 3 tolak 1 4. Okey, Haras isi untuk sebutan kedua masuk ke dalam formula ini. Inilah janjang kamu. A kamu? Haras? Hilang. Okay, hilang. Ilya, you punya turn. 3 tambah 2 tolak 1 4. Okey. Kalau dulu bila cikgu tanya sebutan pertama, kita hanya terus tulis sebutan pertama kerana tak ada apa sudah kan. Tapi sekarang kita nak ada juga corak macam ini. Nak ada corak macam ini. So cuba kamu tengok ini Sini semua 3. So logiknya ini pun tulis 3 lah. Ini tambah, so akannya apa nak tulis sini? Tambah. Lepas tu kalau kamu tengok ini 4, 3, 2, 1. Okey. Ini semua tolak, maka dia pun sepatutnya tolak. Ini semua 1 pun sepatutlah 1 di sini. Okey. Kalau kamu tengok belakang tutup kurungan, kemudian kurungan 4. Sama je semua ini. So kita pun buat macam ini. Lepas tu awak cuba cek ini. Cuba tekan kalkulator untuk ini. 3 tambah kurungan 1 tolak 1 tutup kurungan. Kemudian darab 4. Boleh tak awak dapat 3? Boleh. Okey. Okey, dan cek untuk semua inilah. Sepatutnya okey biar, tapi kita cek Ilya cek ini, Farisa cek ini, Ilya cek baliklah. Aras tak tahu ada ke tak ada. Cek betul tak? Ini dapat 7, yang ini dapat 11, ini dapat 15. Betul. Betul. So inilah tatannya corak jujukan itu. Okey, lepas tu macam kita nak dapat formula bawah ini, tak awak kena ingatlah kenapa tadi awak kata ini 3? Sebab dia ialah A awak. So kita boleh tulis ini sebagai A. Boleh? Okay. Benda yang serupa tu kita tak ubah apa-apa lah. Semua tambah. Okay. Semua ada kurungan. Semua ada tolak. Semua ada 1. Semua ada tutup kurungan. Kemudian belakang ini. Belakang ini kenapa tadi awak kata dia 4? Sebab soalan ini dia punya beza sepunya dia ialah 4. So itu sebabnya cikgu letak ini sebagai T.
Boleh? Okay, lepas itu kita tinggal ini. 4, 3, 2, 1. So kalau kamu tengok, dia sebenarnya ikut ini kan. 4, 3, 2. A sebenarnya ialah sebutan pertama. So ini sepatutnya sama dengan ini. So itulah cara kita gunakan corak jujukan untuk terbitkan rumus sebutan ke N. Boleh? So kalau kamu tengok bahagian ini, dia macam matematik punya. Hanya beza matematik, dia siap bagi kamu kan? Dia siap bagi kamu suruh kamu tulis keputusan saja. Yang kita kalau nak gunakan kaedah ini untuk buktikan rumus, kita kena sendiri fikirkan lah. Tapi macam cikgu kata lah, bukan fikir dari kosong. Kita cuba pakai rumus itu fikir balik, lebih senang. Boleh? Itu soalan 1. Nak terbitkan rumus ini Cikgu tak tahu exam akan keluar ke tak keluar sebab kamu ni sukatan baru, kamu baru batch kedua. So hanya budak tahun ini bila masuk ke dalam SPM baru cikgu tahu soalan putih rumus ini akan diuji ke tak akan diuji. Tapi ada dalam sukatan kamu. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan 2. Cikgu bagi 3 sebutan ini, cikgu kata dia ialah janjang aritmetik. So walaupun kita nampak kita tak rasa dia janjang aritmetik, tapi soalan kata dia ialah janjang aritmetik. So nak tak nak awak kena setuju dia punya beza sepunya sepatutnya samalah. Beza sepunya yang pertama dan kedua itu sepatutnya sama. So yang pertama tatan daripada ikut kawan kamu dia ambil ini dulu. Dia cari dia punya beza sepunya pertama. So 19 tolak. So sini kena bubuh kurungan sangat penting. Sebab nanti bila kita buka kurungan sini akan jadi tolak. Okey. Lepas tu untuk D2 dia rujuk kepada 2 sebutan ini, dia pergi cari D2. So P tambah 1 tolak 11. So belakang ini awak nak bubuh kurungan pun boleh, tak bubuh pun tak apa. Yang tepang ini nak bubuh pun boleh, tak bubuh pun tak apa. Sebab untuk buka kurungan ini dia tak efek apa-apa. So suka hati awak lah. Nak letak ke tak nak letak tak kisah. Tapi untuk bahagian ini mesti letak. Sebab kalau kamu tengok ada perubahan tanda dia. So buat ajalah D1 sama dengan D2 tapak persamaan. Lepas tu selesaikan tapak jawapan. Okey, cikgu go through je. Okey, tapak 14 betul tapak jawapan dia. So bila awak tahu P awak ialah 14, maksudnya awak sebenarnya sudah tahu 3 nombor inilah. Ini ialah 11, ini ialah 11, ini ialah 15 lah sebab P ialah 14, ini ialah 19. Okey. Dan soalan kata P tambah 1 ini ialah sebutan ke-6. Dia ialah sebutan ke-6. Maksudnya ini bukan sebutan pertama, kedua, ketiga. Ini ialah sebutan ke-6. Maksudnya kalau ini sebutan ke-6, ini sebutan ke-5 lah. Boleh So awak boleh ambil mana-mana satu. Boleh ambil yang ke-6. Boleh ambil yang ke-5. Boleh ambil yang ke-7. Kawan kamu ambil, dia ambil terus sebutan ke-6. Sebutan ke-6 iaitu inilah yang ini. So dia tahu sebutan ke-6 ialah 15. Kemudian dia masuk ke dalam formula A, kita tak tahu. Soalan pun tadi kita apakan A kan. Tambah, so 6 tolak 1. So untuk nak tahu apakah beza sepunya dia, sebab kamu sekarang sudah boleh susung 11, 15, 19. Awak boleh nampak sudah. Beza sepunya dia ialah 4. So kita cari dulu. Sebenarnya tak. Kalau tak tunjuk ini pun tak apa. Sebab dia diangkat tengok tahu. Tapi memang cikgu lebih galakan macam kawan inilah. Tulis supaya jelas. So kita masukkan beza sepunya. Lepas tu awak selesaikan persamaan inilah. Tak awak dapat jawapan negatif 5. Okey, betul jawapan ini. Negatif 5 Okey. Kalau ada apa-apa, kamu tanya saya. Kalau tidak, cikgu jalan aja. Okey, lepas tu kita pergi kepada soalan 3. Okey, soalan ketiga, cikgu bagi sebutan ke-5 dan ke-7 satu janjang aritmetik masing-masing ialah 45 dan 5. So ini ialah T5. Yang pertama ni T5, yang belakang tu T7 dan janjang aritmetik. So pastikan awak gunakan TN untuk JA punya, jangan salah. So kawan kamu pun buatlah. Ini ialah T5 punya.
A tambah N tolak 1D dan jawapan dia 45. Lepas tu buat lagi untuk sebutan ke-7. Untuk sebutan ke-7. So masuk di sini. So awak dapat dua persamaan. Kedua-dua ada A, ada D. So maksudnya awak kena buat persamaan serentak lah. Awak buat persamaan serentak macam mana terpulang kepada awak. Kaedah Kamti pun boleh, kaedah hapus pun boleh. Nanti bila awak masuk tingkatan 5, matematik akan belajar lagi satu kaedah. So ada banyak kaedah nak selesaikan persamaan serentak ni. Boleh pakai kaedah hapus, kaedah Kamti dan ada satu lagi kita panggil sebagai kaedah matris Tapi awak akan belajar dalam tingkatan 5 kalau tak silap saya Okay, tak apalah, mencukupi dengan apa yang awak tahu sebelum ini. Kita buat kaedah hapus ataupun kaedah Kamti. So awak dapatlah nilai D negatif 20. Cikgu cek jawapan Okay, negatif D negatif 20. Lepas tu A awak 125. Buat persamaan serentak ajalah. So soalan tanya apakah sebutan pertama 125. Apakah beza sepunya negatif 20. Boleh Awak boleh tulis macam ini ataupun di sini awak buat aja inilah jawapan A, inilah jawapan B. Pun boleh sebenarnya sebab A dan D memang simbol untuk sebutan pertama dan beza sepunya. So kalau awak nak tulis perkataan, awak nak pakai simbol ini boleh. Tapi pastikan ini simbol yang biasa kita pakai lah. Bukan simbol yang kita pakai sendiri punya. So untuk soalan ini untuk soalan 3. Okey, di sini cikgu nampak ada 2 orang hantar jawapan kepada saya dan kaedah mereka berbeza. So tak apa cikgu akan terangkan kedua-dua So kaedah satu ini ialah kaedah yang biasa kita pakai. Okey, cara kedua ini boleh tapi dia terhad kepada soalan ini saja. Bukan semua soalan boleh pakai teknik ini. Okay? So kalau cara kedua dia ikut soalan. Soalan cakap sebutan ke-5 ialah 45. Sebutan ke-7 ialah 5. Lepas tu dia tidak gunakan formula, dia gunakan kefahaman sahaja. So kalau kamu tahu ini ialah JA, dia akan tambah D sekali, 2 kali kan, tambah 2 kali D. Untuk 45 sampai kepada 5, dia sebenarnya tambah 2 kali D. So apa yang kita buat ialah kamu tengoklah apakah perbezaan ini 45 dengan 5. 45 dengan 5, so perbezaan dia ialah 40. Kalau perbezaan dia 40, maksudnya setiap kali ialah 20, 20. Boleh? Mula-mula tengok 45 sampai 5, dia beza dia ialah 40. Tapi kita ada 2 langkah baru sampai. So maksudnya kita bahagi 2 lah. Itu yang kita dapat 20. Okay? Lepas tu benda ini makin lama makin kurang. So sepatutnya tolak 20. Tapi cikgu membenarkan kalau awak tulis macam ini, lepas tu awak tulis jawapan. Dibenarkan Sebab soalan ni cikgu nampak awak nampak idea dia. Walaupun awak tak cakap banyak di sinilah. Okay? So kita dapatlah kita punya beza sepunya ialah negatif 20. Lepas tu bawah ini lebih kurang sama macam kawan tadi. Kawan tadi pakai sebutan ke-6. Yang kawan ini dia pakai sebutan ke-5. Boleh je. Pakai sebutan ke-7 pun boleh. Kawan pakai sebutan ke-5 lah. So 45 tanpa M tolak 1 D. Tapi kali ini awak tengok yalah, awak nampak D sudah di sini. Kemudian awak selesaikan dapat nilai A. Kalau kamu tengok jawapan ini adalah serupa. So bila soalan tanya apakah D, sebenarnya tak payah buat sudah Sebenarnya tak payah buat sudah. Kalau awak buat pun cikgu tak tolak markah lah. Sebab awak sudah buat di sini sebenarnya. Tulis saja. Mencukupi. Sebab awak sudah buat di sini. Okey So itu untuk soalan 3. Okey. Dan dalam kelas kumpulan B, kumpulan A, okey, ada orang buat macam ini. Dia buat macam ini. Sebutan ke-5, sebutan ke-6, sebutan ke-7. Siap dia buat pagi ini. Dia buat macam ini. Okey, lepas tu sebutan pertama. So kita tahu ini 5, ini 25. Ini 45. So kalau kamu tengok kita pergi ke arah kanan ialah tolak 20. So kalau balik ialah tambah 20 lah kan. So dia pun tulis sini pergi sini ialah tambah 20. So dia pakai kalkulator 5 sama dengan tambah 20 sama dengan. So dia isilah 45, 65, 85, 105, 125. Lepas tu dia tulis jawapan A sama dengan 125. Dibenarkan dibenarkan
untuk soalan ini. Sebab secara kebetulan dua-dua ini dia bagi sebutan kepada kita. Kalau dia bagi satu ialah sebutan, satu lagi ialah hasil tambah, maka kita tak boleh pakai cara dua inilah. Kita hanya boleh pakai cara satu. Cara dua ini special untuk soalan ini. Maksudnya kawan ini nampak shortcut dia. Tapi bukan semua soalan boleh pakai shortcut. Soalan tertentu saja boleh pakai. Itu soalan 3. Sekarang kita pergi kepada soalan 4. So, isi padu satu tangki ialah 450 pada hari pertama. Setiap hari isi padu air akan bertambah sebanyak 10 liter. So, kalau maksudnya hari pertama, okay, hari pertama ialah hari pertama kita ada air 450. Hari kedua air kita akan tambah 10 liter lah. Kita akan tambah 10 liter sampai dapat 460. Bila sampai hari ketiga, air tambah lagi 10 liter. So, kita tambah lagi 10 liter, dapat 470. So, kalau kamu cek apa yang awak tulis ini, 450, 4460, 470. So, memang awak nampaklah dia ialah janjang aritmetik. A awak 450, D awak 10. Okey. Dan soalan tanya, apakah isi padu air pada hari yang ke-8? So, maksudnya dia nak buat sampai ke-8. So, kita tahulah yang dia nak ialah N bila N awak 8. So, ditanya oleh saya ialah T8. Masuk formula, kira. Dapat jawapan ini. Ataupun satu cara sebenarnya awak boleh pakai teknik senarai. Tapi awak senarai lengkap lah. Maksudnya awak senaraikan 5, 6, 7, 8. Lepas tu, awak senaraikan semua ini. Tapi tak payah tiap-tiap kali manual buat macam ini. Selepas bila awak dapat 3 sebutan, awak sudah sangat pasti dia ialah JA ke JG. Lepas tu boleh pakai kalkulator lah. Maksudnya awak buatlah 450 sama dengan tambah 10 sama dengan dia bagi ini. Tekan lagi sama dengan dia bagi ini. Dan seterusnya. 480, 490, 500, 510, 520. Hanya siapa yang pakai teknik senarai ini, jangan lupa lepas tu tulis balik air dia berapa. Boleh tulis keluar macam ini pun tak apa. Jangan bagi jawapan awak ada dalam jadual ini. Sebab dalam jadual ini ada banyak nilai. Ada banyak nilai. Mana satu saya nak baca? So, awak kena tulis keluar nilai yang sepatutnya perlu baca. Macam soalan ini yang kita nak ialah inilah isi padu air pada hari ke-8. So, jawapan 520. So, kita pun tulis 520. Jangan bagi jadual lepas tu tak jawab soalan saya. Suruh saya cari sendiri pula. Okey, so dalam exam terpulang nak pakai kaedah rumus pun boleh, nak pakai teknik senarai pun boleh. Sesuka hati awak lah. Lepas tu kita pergi kepada soalan 5. Cikgu kata ini ialah 3 buah segitiga sama sisi. Kalau sama sisi maksudnya kalau kita tahu ini 14, ini pun mesti 14 lah. Kalau 12, semua sisi 12. Kalau 10, semua sisi 10. Sebab soalan kata dia sama sisi. Okay. Lepas tu dia kata perimeter segitiga ini membentuk satu janjang aritmetik. So kita perlu cari perimeter lah. Okay. Kawan kamu ada cari So di sini bila nak cari perimeter dia jangan cepat-cepat nak kata oh cikgu ini JA, cikgu ini JG. Jangan. Awak buat seolah-olahnya awak tak tahu janjang. Awak pula ini 14, ini 14, ini 14. Kalau saya nak cari perimeter, saya tambah 3 ini. Dapat jawapan dia. Bila pergi kepada segitiga kedua pun sama. Kalau sama sisi, semua 12. Nak tahu perimeter, saya tambah 3 nombor ini. Dapat 36. Dan ulang proses yang sama untuk segitiga ketiga. Semua 10. Kalau saya tambah dia, 30. Sekurang-kurangnya dapat 3 sebutan dulu baru nak kata dia JA apakah D dia, kalau dia JG apakah A dia. Macam soalan ini agak senang sikit sudah sebab dia memberitahu kita dia membentuk JA. Tapi cikgu pun tak nak awak terlalu cepat cikgu ini JA, D dia berapa, jangan. Dapat 3 sebutan dulu baru buat keputusan. So kalau kamu tengok untuk ini dia sebenarnya ialah JA tapi dia punya beza sepunya ialah 6. Tolak 6. Negatif 6. So di sini kawan kamu cari 2. Sebenarnya tak payah cari 2 sebab soalan tak minta awak buktikan. Soalan sangat awal sudah kata dia ialah satu perimeter. Dia perimeter dia membentuk JA.
So kalau sangat awal dia sudah kata perimeter membentuk JA, kita cari satu mencukupi lah. Okay, cari satu mencukupi. Tapi kalau awak nak cari dua untuk double confirm pun okey, tak ada masalah. Okay, so kita dapat beza sepunya kita -6. Okay, lepas tu cikgu tanya, apakah perimeter bagi segitiga yang ketujuh? So yang ditanya oleh saya T7 lah. So masukkan A, masukkan N, masukkan D, kira dapat jawapan. Okay, dan satu cara lagi awak boleh buat, awak pun boleh pakai teknik senarai. Awak ambil segitiga, okey, sisi dia, biasanya kita akan buat macam ni. Okey, segitiga pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. So mungkin kita tulis sisi dulu untuk memudahkan. So ini ialah 14, ini ialah 12, ini ialah 10. Okey, kalau nak tulis seterusnya pun boleh, tak nak pun tak apa. Okey, tapi yang pentingnya ialah perimeter dia. So kalau kamu tak nak tulis pun tak apa, awak boleh terus lompat kepada perimeter. Awak terus lompat kepada perimeter. So awak tulislah 4, 2, 3, 6, 3, 0. Okay, 3 mencukupi. Yang seterusnya pakai kalkulator. Awak sudah tahu kan A awak 42, D awak -6. So pakai kalkulator. 42 sama dengan tolak 6 sama dengan aja lah. Okay. Okay, so kita senarai sampai segitiga yang ketujuh. Kalau nak senarai lebih boleh tak? Boleh. Tapi jangan kurang daripada dia. Di sini dia nak segitiga yang ketujuh. Pastikan saya boleh nampak sampai segitiga yang ketujuh. Kalau awak berhenti di 5, cikgu tak bagi markah lah. Bagi lebih tak apa. Kalau awak nak bagi sampai 10 segitiga, cikgu tak tolak markah awak. Okay? Tapi jangan lupa selepas awak buat benda ini, kalau tak nak pakai rumus, awak nak pakai teknik senarai, boleh. Selepas siap itu tolong jawab soalan. Apakah perimeter bagi segitiga yang ketujuh? So dalam jadual ini untuk segitiga yang ketujuh, perimeter dia ialah 6. Awak tulis baliklah 6. Ataupun nak tulis lengkap, perimeter dia 6. Pun boleh. Kalau tidak tulis 6 di luar pun tak apa. Sebab untuk bahagian B memang cikgu tanya satu benda je. So apa yang awak tulis keluar itu understood lah. Ialah benda yang diminta oleh soalan. Tapi kalau soalan ini minta dua benda serentak, maka awak kena tulis 6 ialah apa. Supaya orang tahu mana satu yang dicari oleh awak. Tapi nak pakai teknik rumus pun boleh sesuka hati kamu. Hanya pakai teknik rumus pastikan awak tahu yang ditanya ialah 3S. Lepas tahu tu kena tahu juga dia tanya T7 ke dia tanya T8 ataupun T6. Fikir betul-betul. Sebab salah awak buat keputusan ini, semua markah di sini akan hilang. Boleh ya? Negatif 6, 6. Okey, betul. Kalau cikgu cepat cakap Okay, kita pergi kepada soalan 6. Okey, cikgu kata hasil tambah satu janjang aritmetik ialah 4, 8, 12. Dan seterusnya itu ialah 5, 4, 4. Maksudnya ada lagi nombor di sini tapi cikgu tak cakap. Jadi cikgu hanya beritahu hasil tambah semua ialah 5, 4, 4. Cikgu tanya apakah bilangan sebutan. Maksudnya di sini ada berapa sebutan. Di mana hasil tambah dia ialah 5, 4, 4. So kita buat inilah sebutan terakhir kita ialah 5, 4, 4. Kemudian awak kira lah apakah sebutan terakhir perkenaan. Sebenarnya kalau kamu sudah pakai TK di sini, eloknya sini pun awak pakai K. Kalau tidak tepang itu awak pakai N. So di sini awak dapati ada 136 sebutan. Ya ke? Sekejap. Soalan 6. Silap. Mana silap dia? Oh, okay, sorry. Dia kata hasil tambah dia 544. Bukan sebutan terakhir dia 544. Boleh? Bukan sebutan terakhir dia. Jumlah dia 544. So rumus yang digunakan adalah salah. Bukan ini, tapi S. SK. Siapa punya kerja? Ashikin. Okay, faham kenapa? Sebab dia kata hasil tambah dia 544. Boleh Ashikin? Boleh. Okay. So kita ubah balik lah. So nak buat ini. Kejap. Kita buat SK sama dengan 544. Mungkin kita buat cikgu elas nombor tak nampak, awak tengok modi awak lah. Soalan berapa? Lupa. Soalan berapa? Okey, soalan 6. Okey, so kita pakai formula iaitu M per 2
2A tambah M tolak 1D. So, kalau awak tulis SK, maka N awak ialah K lah. K per 2. 2, apakah A awak? Cikin? 4. 4. Tambah N tolak 1. K lah sebab awak pakai SK. Kalau tidak, Okay. awak pakai SN di sini. So, awak nak pakai SK kan nak pakai SN. Cikgu ikut awak. K je lah. K je lah. Maka awak tulis K K tolak 1. D kamu? 4. 4. Dan kita tahu jumlah dia ialah 544. Okay. So, kita selesaikan So, cikgu ikut kamu. Kamu nak ringkas mana, cikgu buat aja. So, you nak buat apa? K per 2. Okay, K per 2. Kurungan 8. 8. Tambah 4N tolak 4. 4K tolak 4. Sama dengan 544. Sambung. Dia cakap you nak buat apa, cikgu buat? Nak kembang ke, nak ringkas dalam kurungan ke, nak pindah ke kanan ke? Kembang ke? Okey, kembang So, ada berapa anak panah di sini? Kalau awak nak kembangkan, ada berapa anak panah? Ada 3. Ada 3. Ya. Okey, yang pertama. K per 2 kali 8. K per 4. K 4 itu di atas ke di bawah? K per 2 kali 8. Potong tapak 4. 4 ini di atas ke di bawah? Atas. Atas. So, bukan K per 4 tapi 4K Boleh Okey, yang kedua ni. K per 2 kali 4K. 2K kuasa 2. Ya. Okey, yang ketiga. 2K tolak 2K. Tolak 2K. Sama dengan 544. So, kalau kamu tengok di sini, dia ialah satu kuadratif dah. So, awak kena ingat balik lah macam mana kita nak selesaikan satu persamaan kuadratif. Ini tak boleh pakai sheet calculate sebab dia ialah kuadratif. So, macam nak buat? Yang 544 tu pindah. Okey. So, 4K tambah 2K kuasa 2 tolak 2K. So, pindah jadi apa? Tolak. Tolak 544. Okey, lepas tu? 4K tu tolak dengan 2K. Okey, 4K tolak 2K. Dia boleh diringkaskan. Jadi apa? Jadi 2K. Tambah ke tolak? Tambah. Okey, tambah 2K. Okey, sambung. Dia nak buat apa? Ini ialah satu kuadratif. So, nak buat apa? Kita terus tekan kalkulator ABC saja kan? Okay, cikgu nak jawapan. Awak tekan kejap, cikgu tunggu. 16. 16. Negatif 17. Negatif 17. So, awak nak tipu dengan kaedah apa? Rumus ke pemfaktoran? Pemfaktoran. Okey, pemfaktoran. Maka apakah kurungan pertama? K tolak 16. K tambah 17. Okey. Dan jangan lupa check in Okey. K kali K. Boleh ke awak dapat 2K kuasa 2? Tak boleh. Dapat K kuasa 2 je kan? So sekarang awak kena fikirkan 2K kuasa 2 macam mana nak jadi K kuasa 2? Bahagi 2. Bahagi 2. Okey. Sini pergi sini kita kena bahagi 2. So kita lakukan kerja itulah bahagi 2. K. K. Belakang dapat tolak apa? 272. Tolak 72. Okey. Kalau kamu siapa yang tak percaya itu, awak boleh pakai kalkulator tekan semula. A awak 1, B awak 1, C awak negatif 272 pun awak dapat jawapan ini. Okey Okey, soalan tanya ada berapa bilangan sebutan? So kalau awak tahu K awak ialah 16 dan negatif 17.
Okay. K ialah SK kita, SK. Hasil tambah K sebutan. So, adakah kita sudah jawab soalan ini? Ada berapa bilangan sebutan? Sambung. Syuking kan? Syuking. Adakah kita sudah jawab soalan ini? Kalau awak tahu K awak ialah 16 ataupun negatif 17, adakah awak sudah jawab soalan ini? Cari bilangan sebutan. Belum ke? Okey. Sekarang kalau S, apa maksudnya? Kalau di sini awak buat SK sama dengan 544 kan? So kalau kita dapat 16, maksudnya S16 ialah 544. Okey, balik kepada soalan ni, maksudnya hasil tambah 16 sebutan ialah 544. So di sini ada berapa sebutan? 16. 16. So sebenarnya kita sudah jawab soalan itu. Dia tanya, belum habis jawab ajalah. Tapi kita sudah jawab yang pertama ni. Cari bilangan sebutan. So bilangan sebutan kita ialah 16. Okey. So di sini cikgu akan galakkan kamu tulis sebab bilangan sebutan kita jarang pakai K. Kita yang letak sendiri tadi. So 16. Tapi di sini ada dua jawapan. So bila kita ada dua jawapan, selalu fikir, adakah saya nak terima kedua-dua jawapan ini? Bilangan sebutan saya ada 16. Bilangan sebutan saya ada negatif 17. Nak terima kedua-dua ke? Tak. Mana satu nak diabaikan? Yang negatif. Sebab bilangan sebutan tidak boleh negatif. So kita akan abaikan ini. Kita hanya jawapan 16. Okay. So bila soalan tanya ada berapa bilangan sebutan? Ada 16 sebutan. Tapi ada seterusnya. Hasil tambah 10 sebutan pertama. So kita buat ajalah S10. S10. So menggunakan formula JA kita masukkan saja. So awak dapat jawapan 220. Cikgu cek kejap. Soalan 6. Okey, betul. Okay. Sebab bahagian ini tak ada kaitan dengan sebelah sini. Sebab nilai K tak digunakan di kawasan ini, awak selamatlah. Okey, awak selamatlah. Kita buat 10 sebutan aja, masuk dapat jawapan. Okay. So sekali lagi soalan ini kalau siapa nak pakai teknik senarai pun boleh. Awak senarai lah. Awak senarai. Okey, kita ada 4, 8, 12 dan awak buat balik. Okey, ini ialah JA. Setiap kali tambah 4. So 4 sama dengan tambah 4. Buatlah. 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44. Okey, katakan kertas kita sampai sini sudah habis. So mungkin kita berhenti sini tengok cukup tak cukup. So, soalan pagi kita ialah jumlah dia 544. So, kita pergi kira jumlah dia. So, kalau sampai sini jumlah dia berapa? 4 kali 8, 12. 12 tambah lagi 12, 24. So, awak senaraikanlah. Senaraikan sehingga awak dapat nombor ini ialah 544. Maka awak sudah siap senaraikan. Tapi belum siap jawab soalan. Soalan tanya, ada berapa sebutan? So, awak kena bilang lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Awak kena bilang lah sampai berapa awak dapat kawasan ini ialah 544 punya. So, sudah jawab soalan ini. Lepas tu cikgu tanya, apakah hasil tambah 10 sebutan pertama? So, awak cari sebutan ke-10 awak, kemudian tengok nilai di tepi ini. Tengok nilai di tepi ini, awak tahulah hasil tambah 10 sebutan pertama ialah apa. Jawapan akan serupa dengan ini, 220 dan K awak 16. Memang akan sama walaupun kaedah kita berbeza. Boleh ya? Cikgu buang inilah ya. Tak apalah, biarkan. Cikgu biarkan. Okay, lepas tu kita pergi kepada soalan 7. Jam sudah. Sekejap. Okey, soalan 7,
Dia suruh awak terbitkan rumus bagi hasil tambah N seputang pertama, SN. Maksudnya dia nak awak tunjukkan, okay, SN bagi janjang aritmetik. Maksudnya dia nak awak tunjukkan ini. SN sama dengan M per 2, 2A tambah M tolak 1D. Jadi dia nak awak buktikan ini. Alamak, lupa tukar bateri kejap. Okay. So dia nak awak buktikan ini. Macam apa yang cikgu terang waktu soalan 1. Soalan yang jenis nak kita buktikan rumus punya. Kalau awak ingat buat, kalau tak ingat buang aja lah. Awak tak mungkin dalam masa exam pendek, waktu pendek macam itu tiba-tiba boleh fikir macam mana nak dapat rumus ini ya. Okay, so soalan ini dia nak awak cuba gunakan kaedah deduksi luas segi 4 tepat untuk terbitkan rumus ini. Okay, so apa yang cikgu buat di sini ialah cikgu ambil, sebab dia kata nak luas segi 4 tepat so cikgu ambil pongkas segi 4 tepat. Okay, katakan inilah seputang pertama kita, inilah seputang pertama kita, inilah kedua, inilah ketiga, inilah keempat. Dan cikgu nak gunakan luas dia. Cikgu nak gunakan luas dia. Okay, so apa yang saya buat ialah katakan seputang pertama awak ialah 6. Maka saya akan buat 6 kali 1. Kenapa nak tak buat kerja macam ni nanti saya terangkan So lepas tu awak akan buat ini 6 kali 1. Okay, ataupun kalau seputang pertama kita ialah A, cikgu sengaja tulis dia dalam keadaan A darab 1. So cikgu akan tulis macam ini. Okay. A darab 1. So bila sampai kepada seputang kedua, seputang kedua ialah A tambah 2 tolak 1D kan, iaitu A tambah D. So cikgu nak tapak luas dia sama dengan A tambah D. Sekali lagi cikgu ambil ini, cikgu darab 1. So sini juga 1. Okay. Tapi panjang untuk petak yang warna hitam ini ialah A tambah D. A tambah D. Dan ulang proses yang sama untuk seputang ketiga. So ini A tambah 2D. Seputang keempat A tambah 3D. Okay. Dan kalau kamu tengok sebab D kita asyik nombor yang sama. So segi 4 yang cikgu lukis ini dia punya perbezaan tinggi sentiasa sama. Sentiasa sama. Okey, inilah 4 pongkat yang mewakili seputang pertama, kedua, ketiga, keempat. Sekarang cikgu nak pergi buat hasil tambah rumus untuk SN. Kejap lah. Cikgu padam benda tak pakai dulu. So cikgu sekarang nak buat rumus untuk SN Okey. So cikgu mula dengan kalau cikgu ambil saja seputang pertama dan kedua. So di sini cikgu nak cuba buktikan S2 Cikgu nak buktikan S2. Okey. So kita tahu S2 S2 ialah cikgu nak tulis atas sikit. So kita tahu S2 sebenarnya ialah hasil tambah pertama darab dengan hasil tambah seputang kedua. Boleh? Hasil tambah 2 inilah akan jadi S2. Tapi sekarang apa yang saya akan buat di sini sebab kita nak gunakan teknik ini luas segi 4 tepat. So apa yang saya buat ialah cikgu ambil pongkar ini. Okey. Tengok apa yang saya buat Cikgu ambil pongkar ini. Lepas itu cikgu terbalikkan dia. Sorry. Okay, cikgu terbalikkan dia. Terbalik. Okay, cikgu terbalikkan dia. Okay, lepas itu cikgu ambil pongkar ini. Cikgu letak di atas dia. Okay. Cikgu letak dia di atas ini. So kalau kamu tengok di sini cikgu tapak satu segi empat tepat yang lebih besar. Satu segi 4 tepat yang lebih besar. Dan kalau kamu tengok segi 4 tepat yang lebih besar ini sebenarnya dia terdiri daripada 2 kali T1, 2 kali T2. Boleh? Petak biru ada 2, petak hitam pun ada 2.
Boleh? So untuk luas segi 4 ini untuk luas segi 4 ini dia sebenarnya sama dengan 2 kali T1 tambah 2 kali T2. Boleh? Ataupun cikgu tulis dalam keadaan macam ini. Sebab nanti nak senang nak pindahkan. Okay, cikgu tarik 2 ini keluar sebagai faktor sepunya. Maksudnya cikgu buat kurungan macam ini. Okay. Okay, lepas itu. Okay, lepas itu cikgu nak kamu tengok ini pula. Yang ini. Okay. Yang ini So, yang ini dia ialah satu biru, satu hitam. Maksudnya satu T1, satu T2. Boleh? Okey. Lepas itu, benda ini sebenarnya ada 2 kali. Sekali di sini, sekali di sini. Sekali di sini, sekali di sini. So, cikgu akan buat benda ini 2 kali. Mungkin awak akan kata, cikgu kenapa buat macam ini? Kiri kanan macam serupa aja. Kiri kanan macam serupa saja. Sebab cikgu nanti nak repeat benda yang sama untuk bawa baru awak nampak hubungan dia. Sekarang di sini mungkin awak kata, cikgu, macam cikgu buat benda yang sama. Okay? So, cikgu berhenti sekejap daripada 2 ini. Cikgu pergi kepada 3. Supaya awak nampak hubungan dia. So, kerja serupa. Okay, kita tahu S3 sebenarnya ialah sebutan pertama tambah sebutan kedua tambah sebutan ketiga. Boleh? So sekarang sekali lagi cikgu ambil 3 ini, 3 petak ini dan cikgu pun buat kerja terbalikkan dia. Cikgu pun buat kerja terbalikkan dia. Ya, ke mana dia? Tapi macam cikgu katalah, benda ini dia pergi kepada pembuktian rumus. Boleh faham? Faham. Tak boleh faham, abaikan saja. Okay. So cikgu, cikgu pun letak di atas sini. Tengok, bila saya letak di atas sini, saya bentuk 1 segi 4 tepat. Cikgu bentuk 1 segi 4 tepat. So segi 4 tepat ini kalau kamu tengok, dia sebenarnya terdiri daripada 2 biru, 2 hitam, 2 orange. Maksudnya dia terdiri daripada 2 biru, 2 hitam dan 2 orange. Ataupun saya boleh tarik 2 keluar sebagai faktor sepunya. Okay? Maksudnya cikgu tak tulis macam ini. Cikgu tarik 2 keluar. Cikgu bubuh kurungan. Cerita ini serupa macam atas ini. Serupa macam atas ini. Okay? Lepas itu, cikgu pun buat kerja macam ini. Cikgu ambil ini, kali ini cikgu tengok rak ini. Sorry. Okay, cikgu ambil ini. Cikgu ambil ini aja. Ambil ini. So, ini sebenarnya ialah sebutan berapa dengan sebutan berapa? Biru ialah sebutan? 1. 1. Orange? 3. 3. So, dia sebenarnya ialah sebutan 1 tambah sebutan 3. Dan benda ini sebenarnya sama. Walaupun awak tengok dia macam warna lain kan. Tapi sebenarnya ini akan sama dengan ini. Akan sama dengan ini. So, cikgu akan buat T1 tambah T3 sebanyak 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Boleh? So, cikgu boleh buat ini. Cikgu darab 3. So di sini baru awak nampak bezanya. Kalau tadi awak tak nampak bezanya, cikgu macam cakap benda yang sama. Memang cikgu tulis pun benda yang sama keluar. Tapi di sini awak mula nampak bezanya. Kan? Apa yang cikgu tulis kiri dengan apa yang cikgu tulis kanan adalah berbeza. Boleh? Okey. Cikgu buat lagi 1. Buat 3 cukuplah. Kalau buat yang lebih pun cerita yang sama. Cikgu ulang-ulang sahaja. Okey, cikgu pergi ini. So, okey. Siapa nak cuba? Farisa, so mula-mula saya nak buat apa? Cikgu tak faham. Tak faham. Okey, Ilya, tak apa. Benda ini memang bahagian pembuktian rumus memang lebih rumit sikit. Terbalikkan bongkah tu. Terbalikkan. Okey, kita repeat proses itu. Cikgu terbalikkan. Sorry.
Frisa jangan risau kalau tak tahu tak apa. Sebab pembuktian rumus sebenarnya memang dia kena tengok banyak itu lama-lama baru boleh faham. Ini awak tengok cikgu terang macam ini saja, tapi awak kena faham ini sebenarnya hasil fikiran tak tahu siapa mana satu ahli matematik yang sudah dia mungkin fikir bertahun-tahun baru dia dapat idea ini. Kita ini pakai idea orang saja. Okey. So tak apa kalau tak faham Okey, so cikgu ulang proses yang sama. Okey. So, sekarang cikgu nak cari luas segi 4 ini So, kalau sebelah kiri punya, Ilya boleh tahu saya nak buat apa? S4 T sama dengan T1 S4 tak payah tulis dulu. Terus cikgu nak benda-benda ini. 2 turunan T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. Okey. So kalau kamu tengok segi 4 ini dia sebenarnya biru 2, hitam 2, oranye 2, ungu 2. So kita ambil semua ini, biru, hitam, oranye, ungu. Ungu kah? Tak apalah. Okay. Kemudian kali 2. Okay. Tapi pada masa yang sama sekali lagi cikgu ambil bulat ini Okay. Bila dalam bulatan ini ialah sebutan apa dengan sebutan apa? Biru dengan sebutan pertama dengan sebutan keempat. Okey. Dan benda ini ada berapa kali? 2. Berapa kali? 4 4 kali Yang 1 dengan 4 memang nampak serupa. 2 dengan 3 mungkin awak nampak beza. Tapi kalau kamu tengok sebenarnya shape ini dengan shape ini adalah sama. So 1, 2, 3, 4. 4 kali. Okay. So, kalau awak ulang proses yang kelima itu sebenarnya saya rasa awak boleh, kalau siapa sudah nampak pattern dia, awak akan tahulah. Kalau yang kelima ialah T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 kali 2. Sebelah kanan nanti ialah sebutan pertama tambah sebutan kelima 5 kali. Dia akan ulang proses yang sama. Tapi cukuplah cikgu buat 3 aja. Okey. Lepas tu cikgu balik ke atas semula. So, apa yang cikgu nak kamu tengok ialah, tepang ini saja cikgu ubah. T1 tambah T2 maksudnya S2. Belakang cikgu tak ubah. Kenapa cikgu tak ubah belakang? Sebab hanya untuk S2 itu awak nampak 2 ini sama. Bila pergi kepada S3, awak tengok sini dengan sini tak sama. Sini dengan sini tak sama. Dan yang cikgu boleh pakai S punya ialah sebelah sini. Tadi ini sepatutnya 3. Yang ini S3. Belakang cikgu tak boleh tulis S3 sebab sebutan kedua tak ada di sini. Boleh cikgu turun lagi. Tak apa kalau tak faham pakai pengetahuan sajalah So ini ayah. So ini ialah S4. Boleh? Lepas tu, 2 cikgu masih tulis, cikgu tak kacau dia lagi. Sama dengan ini ialah 2. Kalau ini ialah 3. Kalau ini ialah 4. Lepas itu T1. T1 maksudnya A lah kan. T2 kalau cikgu masuk formula ialah A tambah M tolak 1. 2 tolak 1, sorry. 2 tolak 1. Kejap, sudah hand. Jangan cikgu save kejap. So ini ialah 2 tolak 1 D. Cikgu tidak, di sini sebenarnya boleh ringkaskan kan. Tapi cikgu tak nak ringkaskan sebab nanti kita nak tengok corak dia. Kalau kita ringkaskan, corak itu saya tak nampak so T1 ialah A.
T3 ialah A tambah 3 tolak 1 D. Boleh? Okey, bawah pun sama. T1 ialah A. T4 ialah A tambah 4 tolak 1 D. Okey, okey. Sorry ya, cukup besarkan sikit. Okey, sekarang mana pergi? Okey, sekarang cikgu nak ini tak nak ringkaskan Cikgu nak awak tu bagi saya S2 sebenarnya sama dengan apa? Kalau cikgu tak nak 2 ini, apa cikgu boleh buat? Pindah jadi bahagi. Pindah jadi bahagi. So cikgu akan buat 2 A tambah 2 tolak 1 D, kemudian bahagi 2. Boleh? Okey. Sebenarnya benda ini memang boleh ringkaskan. Cikgu tak nak ringkaskan sebab nak tengok corak dia. Okey. Kita tengok S3 juga Proses yang sama kita ulang juga. So kalau saya nak pindah 2, bahagi 2. Bahagi 2. 3 kurungan A. Boleh cikgu tulis Okey. So ulang proses yang sama juga untuk S4, cikgu pun ambil dia, cikgu bahagi 2. Bahagi 2. Mana? Okey. Ini S2 yang kita create punya. Ini S2 yang kita create. Okey, lepas tu kita ambil S3 Ini S3. Ini S4. Okey, cikgu sengaja buat dia sebaris baru awak nampak. Okey, sekarang kita akan buat macam soalan 1. Kita cuba tengok corak dia. Okey. So sebab kita nak wujudkan rumus untuk Sn. Okey. Kalau kamu tengok ini 2, 3, 4. Dalam senarai kita ini yang mana juga ada 2, 3, 4 macam dia. Ini kan? 2, 3, 4. Ada lagi? Kurungan. Dalam kurungan sini pun ada 1. 2, 3, 4. So ini cikgu akan pakai N lah. Okey? Yang lain tu awak tengok serupa. Antara 2A ini ialah kurungan A tambah A tambah. Kurungan A tambah A tambah. Kurungan A tambah A tambah. So cikgu tak buat apa-apa, cikgu salin balik. A tambah A tambah. Okey. Okey, sini ada kurungan. So kalau kamu tengok belakang ini pun serupa. Serupa aja. So cikgu pun salin. Okey. Lepas tu semua ini ada per 2, per 2, per 2. So cikgu sudah create rumus untuk Sn ini. Hanya rumus Sn ini belum diringkaskan. Belum diringkaskan. A tambah A? 2A. 2A. Okey, belakang ini M tolak 1 D. So sini okey, kamu boleh tulis M per 2 macam ini. Tapi kalau kita nak sama dengan rumus, maka kita boleh jangan buat per 2 begitu besar. Kita buat di tepi. N per 2. So kita sudah buktikan rumus Sn untuk JA. Okay. So kalau tak faham jangan susah hati Okay. Bagi saya tak payah membazir banyak masa nak hafal, nak pergi faham soalan ini. Bagi saya lebih kepada satu pengetahuan tambahan saja. Okey, tak okey biarkan. Jangan susah hati untuk soalan ini sebab kebenaran soalan lebih kepada aplikasi Aplikasi lebih penting.
Cikgu, kita kalau soalan macam yang rumus tu berapa markah soalannya? soalan jenis ini kalau macam cikgu kata tak pernah diuji dalam exam sebenarnya. Maka dia 2-3 markah aja. Bagi saya memang tak galakkan awak nak pergi hafal rumus TA macam mana tatang, rumus SA macam mana nak tatang. Awak tahu sepanjang tingkatan 4 dan 5, berapa rumus awak hafal? Tak awak nak pergi hafal ke semua macam mana nak tatang rumus ini? Terus terang cikgu tengok ini pun cikgu tengok buku teks dulu baru cikgu ajar kamu. Hanya bezanya ialah sebab benda ini cikgu sudah belajar sebelum dan saya faham. So bila saya nak cerita kepada kamu, bila saya tengok saja cikgu cepat boleh cerita sudahlah. Sebab saya boleh recall balik cerita di belakang dia. Tapi kalau awak tiba-tiba tanya saya benda ini pun saya tak ingat apa cara dia. Saya tak ingat apa cara dia. Ini benda macam, ini macam sejarah matematik tau. Nak buktikan sesuatu rumus yang kita pakai selama ini, sebenarnya dia macam sejarah matematik. Benda itu tak ada cara lain, hafal aja. Hafal aja, tak ada cara lain. Hanya kalau awak nampak dia punya kesinambungan dia, awak hafal kurang sikit lah. Kalau tidak, banyak awak kena hafal. So bagi saya, faham, biarkan. Saya tak tahu exam akan dikeluarkan, tak dikeluarkan. Sebab selama ini tak dikeluarkan. Tapi awak sukatan baru, so cikgu pun tak berani cakap. Okay, kita pergi kepada soalan 8. Okay, objek P dan objek Q mula bergerak dari titik sama pada masa yang sama. So ada dua benda objek P, objek Q. So untuk P punya cerita ialah 100, 96, 92 dan seterusnya pada saat-saat berikut. So di sini awak boleh nampaklah dia ialah JA. Okay, dia ialah JA. A dia ialah 100. D dia ialah negatif 4. Okay, untuk objek Q pula dia lain. X. Kemudian jaraknya berkurang sebanyak 3 cm pada saat-saat yang berikutnya. So kawan pun tulislah tolak 3, tolak 3. So kalau kamu tengok dia juga JA. Tapi kali ini A dia ialah satu nilai yang tidak diketahui. Dan dia punya beza sebenarnya kita tahu ialah tolak 3. Okay. Kejap, hem sudah. Okay. So sekarang soalan kata, kedua-dua objek ini berhenti pada saat ke N. So ini soalan pencerita, awak pernah faham. Kalau dia berhenti pada saat ke N, apa yang awak tahu tentang seputang itu? Kalau dia berhenti. Kosong ke? Kosong. Ayah, hitam terus. Kejap. Okey. Kosong. Kejap. Sudah head. Apa ini? Apa yang bergerak-gerak ni? Okey. So, kita akan tahu tempat ini. Kenapa tak nak bagi saya tulis? Padam pun tak nak padam. Tak tahulah. Jangan betul. Tulikan peta itulah, jangan pedulikan dia. So bila dia kata dia berhenti pada saat ke N, kita tahu di tempat ini, waktu itu sebutan dia ialah kosong. Macam mana tak nak bagi saya tulis? Sebutan kejap cikgu berhenti, nanti cikgu record balik. Hang sudah. Mana ya? Record pun tak nak bagi. Kejap, hem terus.